Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua lagi dalam slot PDPR Bahasa Melayu bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 3 iaitu keselamatan. Unit 7, keselamatan di rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah tutup supaya selamat. Kemahiran yang akan kita beri pemfokusan pada hari ini ialah kemahiran menulis ya, murid-murid. Boleh buka buku teks kamu pada halaman 44. Di situ kamu boleh lihat di SKP kita iaitu 3.2.2 dalam kurungan 2 menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Baiklah, objektif pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid dapat menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Kriteria kejayaannya ialah pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid boleh menjawab sekurang-kurangnya 4. Ya, 4 daripada 5 soalan bercapah dengan betul. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Sila buka buku teks kamu pada halaman 44. Baik, inilah ya petikan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tajuknya tutup supaya selamat. Kemahiran menulis. Okey, aktivitinya ada di sini, di bawah sini. Di SKP-nya ada di sini. Kamu boleh semak. Baik, halaman ni atau teks ini dia ada tunjuk gambar ya. Ada 2 gambar di sini. Gambar yang pertama ada ditulis perkataan sebelum ya. Cikgu rasa ada tulis perkataan sebelum. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua dan ada dituliskan perkataan selepas di sini. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan sebelum dan selepas ini? Okey, kalau nak tahu, mari kita baca teks ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Kita akan mula baca teks ini untuk melihat ya apa yang nak disampaikan pada gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama yang ada ditulis perkataan sebelum ni, apa yang nak disampaikan. Mari kita lihat dan baca bersama-sama. Baik. Tutup supaya selamat. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Baik, gambar ini ya, berdasarkan kepada petikan yang telah dibaca, kita boleh fahami bahawa gambar ini menunjukkan satu kejadian di mana Hanif menunggang basikal bersama adiknya tapi Hanif terjatuh. Ya. Hanif dah terjatuh. Okey, basikalnya termasuk ke dalam longkang. Ni kalau dapat lihat sebahagian dari tayar basikalnya telah terperosok ke dalam longkang. Ini ayah Hanif. Namanya Encik Salim. Jadi, selepas berlaku kejadian ini, Encik Salim barulah terfikir untuk menutup longkang ni. Ayahnya kata apa? Ayahnya fikir apa? Ayahnya barulah terfikir untuk menutup longkang dan memang perlulah untuk tutup
longkang sebabnya Hanif sudah pun terjatuh ya ketika menunggang basikal di halaman rumah mereka. Baik, kita lihat ya kejadian ni sebelum, ada ditulis perkataan sebelum, maksudnya sebelum longkang ditutup. Jadi apa tindakannya selepas terjadi benda ni? Selepas terjadi kejadian ini, apa tindakannya? Tengok gambar berikutnya. Okey, ini gambar menunjukkan selepas ya. Selepas apa kita lihat di sini ya. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Baik, selepas kejadian Hanif terjatuh ke dalam longkang, maka ayahnya Encik Salim telah mengambil keputusan. Encik Salim telah mengambil keputusan untuk menutup longkang-longkang ni. Ni longkang ni sebelumnya terbuka, sekarang sudah ditutup dengan menggunakan bahan yang kukuh. Dia tak nyatakan bahan apa yang digunakan untuk menutup longkang itu. Ya. Tapi cikgu rasa murid-murid semua pasti tahu bahawa longkang tersebut biasanya ditutup menggunakan besi ya, besi yang ditempa khas ya dari tukang besi. Ya. Biasanya lah begitu ya. Dan ditempa khas dari tukang besi ataupun ada dijual besi penutup longkang ini di kedai-kedai besi atau di kedai-kedai hardware atau tukang besi ya. Bila guna besi maka dia dapat ditutup dengan kemas. Dan kejadian yang sama pun tidaklah berulang lagi. Jadi Hanif dan adiknya bolehlah bermain basikal di halaman rumah tanpa merisaukan kejadian yang sama berulang lagi. Jadi inilah gambar selepas tindakan Encik Salim menutup longkang. Jadi sebab itulah ada kejadian sebelum dan selepas. Mari untuk meneruskannya kita lihat pula apa aktiviti yang sepatutnya awak lakukan selepas kita baca petikan ni. Kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Baik, ni dia. Slide seterusnya ada terdapat beberapa soalan pemahaman kat sini. Aktiviti yang perlu awak lakukan kat sini. Ni aktivitinya ialah menghasilkan jawapan pemahaman. Okey, inilah soalan-soalan pemahaman yang awak perlu jawab ya selepas awak membaca petikan. Ada 5 soalan pemahaman yang bertanya tentang pemahaman awak mengenai petikan yang telah kita baca tadi. Ya, kita baca soalan ini bersama-sama. Okey. Nampak tak? Yang pertama, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, kita dah baca petikan tadi. Bila longkang tu tak ditutup, apa bahayanya? Awak nampak kan kejadian tadi di mana Hanif dah jatuh ke dalam longkang tu sebab longkang tu tak ditutup. Jadi awak perlu jawab soalan ni. Yang kedua, mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Jadi kenapa nak kena pasang penutup longkang tu? Okey,
Yang ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Apa sebabnya Hanif tu terjatuh? Kenapa tak berhati-hati ke Hanif tu kayuh basikal? Ke Hanif kayuh basikal dengan laju? Ke sebab apa? Awak kena fikirkan. Yang keempat, pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Yang ini jawapannya tak ada dalam petikan. Awak kena fikir sendiri. Okey, awak kena fikir sendiri jawapannya. Baik, tengok ya macam mana cara nak tulis soalan ini dan jawapannya dalam buku pemahaman awak. Dalam buku panjang awak perlu tulis macam ni. Setiap soalan tu, ya. Contohnya, okey, hari sini, Khamis, jangan lupa tulis hari. Kemudian jangan lupa tulis hari bulan, 27 hari bulan 5. Hari ini 27 hari bulan 5, cikgu rasa. Kemudian jangan lupa tulis seperti biasa untuk latihan cikgu sabar. Awak kena tulis ni. Kemahiran 3.2.2 dan kurungan 2 ni jangan lupa tulis supaya senang cikgu nak semak kemahiran berapa. Dan inilah aktiviti yang awak buat, latihan pemahaman. Okey, ni soalan 1. Tadi cikgu dah baca, awak boleh baca kat sini apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup. Awak perlu tulis jawapan ni, tulis dalam ayat yang lengkap. Seperti biasa, jawapan pemahaman awak perlu tulis dalam ayat yang lengkap. Ya. Awak boleh mulakan jawapan pemahaman awak dengan rangkai kata ini. Bahayanya longkang yang tidak ditutup ialah, okey, sambung. Kemudian jawapan awak tu perlu awak garis dengan menggunakan garisan biru. Yang kedua, mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Ambil jawapan awak, mula salin selepas kata tanya atau partikel ni. Jadi dari sini mula salinnya. Hingga sampai sini, kita perlu salin. Nampak awak salin semula. Kita perlu memasang penutup longkang supaya apa? Okey, apa? Kenapa nak kena pasang? Yang ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Okey, ceritakan sebab apa Hanif terjatuh tadi. Apa sebab musabab yang menyebabkan Hanif boleh terjatuh? Yang keempat, pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Baik, awak salin dari perkataan ciri-ciri ya. Selepas partikel K, salin dulu kat sini. Ciri-ciri penutup longkang yang selamat ialah apa? Okey, yang ni awak boleh fikir sendiri jawapannya. Tak ada, awak kena fikir sendiri. Ini soalan kebat. Awak boleh tanya mak awak, boleh tanya ayah awak, boleh tanya adik awak, boleh tanya abang awak atau kakak awak. Dan awak boleh fikirkan sendiri apa-apa alasan yang logik ataupun apa-apa rasional yang awak fikirkan bersesuaian dengan soalan. Jadi, soalan ni soalan kebat ya. Jadi awak fikirkan alasan yang tepat. Baik, yang terakhir sekali soalan ini, apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Okay, yang ni pun awak kena fikir sendiri sebab dia tak tunjuk pun. Dia tak beritahu secara langsung mengenai nilai murni yang terdapat dalam petikan tadi. Yang dua soalan ni awak memang kena fikir sendiri. Yang ini ada bagi gambaran. Yang ni gambaran dia secara tidak langsung. Awak kena susun balik. Awak kena fikirkan balik yang mana yang sesuai untuk awak isi dalam tempat-tempat kosong atau untuk lengkapkan ayat ni. Ya. Yang soalan 4 dan 5 ni awak kena fikirkan sendiri. Ya. Sebab ni soalan kemahiran berfikir aras tinggi, soalan bercapah. Jadi kena fikir. Fikir betul-betul dan jawab. Ya,
awak boleh jawab dalam buku panjang. Contohnya seperti ini format penulisannya. Jawapan yang cikgu beri ni, rangkai kata yang depan-depan ni semua, ini adalah sebagai panduan. Ya, sebagai panduan kepada awak bagaimana cara nak tulis jawapan pemahaman. Awak boleh tulis ikut kesesuaian awak. Kalau awak rasa awak nak tulis mulakan dengan ayat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi perlulah jawapan awak dalam ayat yang lengkap. Apa yang cikgu bagi kat sini hanyalah sebagai garis panduan sahaja. Ya, awak tidak semestinya ikut. Ya, terpulang pada awak. Tapi kalau awak rasa awak boleh jawab gunakan susun atau ayat dengan yang lebih cantik, lebih teratur, dipersilakan. Okey. Cikgu rasa tu dia penerangan cikgu. Tolong buat dalam buku panjang seperti biasa. Dah siap hantar isi borang kehadiran dan borang pengantaran. Dan jangan lupa hantar ke Padlet Cikgu Sabah ya. Cikgu rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Sehingga berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.